Lamanya. Buat apa je ni lama-lama sangat ni? Aku dah lah seram duduk kat sini lama-lama. Janganlah nampak apa-apa, ya Allah. Minta jauh lah. Dah dekat setengah jam tau. Kawan akak ni tunggu. Tapi laki dia tu masih juga tak muncul-muncul. Adalah juga dalam 2-3 biji kereta lalu dekat situ. Tapi tak ada seorang pun yang berhenti nak menanya tak khabar ke apa benda ke. Biasalah jalan sunyi-sunyi macam tu. Orang nak berhenti, nak menolong pun fikir 14 kali tau. Last dah tak tahan sangat agaknya duduk kat situ dah mula rasa seram. Dia pun telefon lah suami dia. Assalamualaikum bang. Bang, lama lagi ke? Tak sampai-sampai lagi ke? Orang dah lama tunggu abang ni. Dah lah sorang-sorang je bang kat sini. Awak ni tak kesian kat saya ke bang? Janganlah lama sangat bang. Ya, waalaikumsalam. Abang dah nak sampai kampung Lukut dah ni. Saya dah lalu kat situ tadi. Saya tengok kereta awak tak ada pun kat situ. Balik rumah, anak-anak tegur. Mama tak sihat. Mama nak ubat ke belum? Allah. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kambung ke tu? Macam dia seorang ada perut ke tu? Bila anak kau macam tu, mesti kau cakap, ya Allah anak mama. Tak ada dia, anak mama. Mana ada? Ataupun hikmah dia, Tuhan bagi suami yang romantik. Suami boleh sayang. Sayang, abang balik ni. Sayang. Abang balik. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari ni. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap. Ni, benda. Salah satu kualiti kalau nak suami kan, you all kalau nak suami kan dulu kan, ada satu benda sifat yang suka pada diri dia. Apa dia? Sifat yang suka pada seorang suami. Sifat apa? Dia ada satu karakter dia. Apa kita suka apa dia? Dia cakap kelakar, funny. Tapi kau tengoklah bila dah kahwin, abang tak boleh serius ke? Macam mana abang kerja dekat resi dengan cek ni perangai abang? La ilaha illallah. Jangan sampai lawak dan romantisnya itu dihargai orang ketiga. Woi, kau tepuk tangan apa hal? Risau aku ni. Tak ada, betul. Nanti ada orang, you ni funny, mesti wife you happy kan? You je yang cakap macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk hari ni, kisah apa yang KSM nak bawa untuk anda ni Untuk hari ni KSM ada 4 cerita lah untuk nak diceritakan kepada anda semua. Untuk yang pertama ni, cerita dekat Jalan Jemaluang tu. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa nikmal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami.
Okey, baiklah kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Macam mana hari ni puasa okey ke tak kan? Okeylah, semoga sedap-sedaplah berbuka puasa tadi ya. Okey, jadi untuk hari ni, KSM nak mulakan kisah untuk hari ni dengan cerita Jalan Jemaluang Mersing. Jadinya, kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kak Mon dan cerita ni boleh dikatakan agak panjang jugalah. Ada dua cerita yang akak nak ceritakan ni. So korang relax and enjoy the story. Okey, mukadimah dululah. Bagi yang nak ke Mersing melalui Bandar Keluang, pasti akan melalui jalan yang bengkang-bengkok. Selain terkenal dengan jalan yang memeningkan kepala dia tu sebab bengkang-bengkok dan mencabar kemahiran memandu kita ni, Jalan Mersing juga terkenal dengan pelbagai cerita seram. Al-maklumlah, sepanjang jalan ni hutan tebal dan ladang kelapa sawit je. Namun, sekarang keadaannya dah jauh lebih baik sebab banyak dah pembangunan dan projek-projek pertanian dijalankan dekat situ. Buat yang dah biasa lalu dekat situ kalau nak ke Mersing, lepas saja berjumpa dengan Kampung Lukut Kahang Batu 28 tu, korang akan jumpa simpang belok ke Feldanita. Selalunya, orang akan guna jalan pintas untuk nak ke Mersing ni. Itulah jalan dia. Kat simpang 3 tu ada satu warung kan. Dan tak jauh daripada situ ada perkampungan orang asli. Tapi bagi mereka yang tak biasa ni, mungkin korang akan terus jalan tu menuju ke Jemaluang. Memang juga boleh jugalah tembus ke Mersing ikut jalan Jemaluang ni. Tapi perjalanan tu agak jauh lagi lah. Dan hutan yang lebih tebal menanti anda kalau anda lalu kat jalan Jemaluang ni. Ada jugalah estate-estate kelapa sawit yang luas. Selalunya, lori-lori yang nak ke Kota Tinggi akan guna jalan ni sebagai jalan alternatif. Dan akak sendiri pun memang tak pernah pun lalu dekat jalan Jemaluang ni waktu malam tau. Sebab apa? Kakak ni memang seorang yang pemalu. Seganlah nak lalu situ malam-malam. Tapi, kalau korang lalu siang-siang pun, korang akan rasalah betapa sunyi dan sepinya jalan tu. Okey, untuk kisah yang pertama daripada akak ni, akak nak cerita pasal ada seorang kawan akak ni lah. Dia duduk dekat jalan sebuah estate dekat jalan Jemaluang tu. Dan dia ni kerja kat Keluang So memang kena gerak awal subuh lah kalau nak pergi kerja ni. Nak kata dia ni orang kata pemberani sangat, tak juga. Tapi dek kerana dah selalu ulang alik lalu jalan tu, so dia dah rasa macam tak ada apa-apa lagi dah. Orang kata dah kebal dah, tak rasa apa dah. Jarak daripada rumah dia ni nak pergi ke tempat kerja lebih kurang dalam 45 minit juga tau. Jadinya dipendekkan cerita lah Satu malam tu dekat tempat kerja ni ada buat satu majlis. Dan majlis tu pula lepas waktu isyak. Sebenarnya kawan akak tu mula-mulanya dia malas nak pergi. Tapi macam tak syok lah pula sebab kawan-kawan yang lain semua pergi kan. Jadinya lepas solat maghrib dia pun gerak lah. Plan dia mula tu nak sampai dekat tempat kerja tu sekarang kira ngam-ngam je lah. Majlis start dia pun sampai. Dia pun tak nak lah lepak lama-lama kat situ. Dan sebaik je tiba dekat simpang 3 Feldanita tu yang ada warung yang kak cerita tadi tu, tiba-tiba enjin kereta dia ni tersengguk mati dekat situ. Puaslah dia tu try start tapi enjin ni tak nak hidup juga. Nak kata pasal bateri dia masalah ke kong ke apa benda, tapi lampu kereta dia tu elok je menyala. Dan dia pun try lah call suami dia. Kebetulan waktu tu suami dia ni pun ada hal sikit dekat Bandar Keluang. Jadinya suami dia pun suruhlah dia tunggu sekejap sementara suami dia uruskan hal dulu. Dan bila dah settle nanti hal dia dekat Keluang tu, suami dia akan teruslah ke situ. Malam tu tak ada satu kereta pun yang lalu kat situ. Baik daripada arah Jemaluang mahupun daripada arah Feldanita tu. Nak tak nak, terpaksalah dia duduk kat situ tercongok sorang-sorang kat situ. Dan keliling tu memang hutan tebal. Bukan kaleng-kaleng punya tebal. Memang tebal betul ni. Dengan pokok-pokok hutan pun tinggi menjulang kat situ. Pendek kata kalau cek pun ni tergelincir jatuh daripada pokok tu sampai ke bawah, memang gedebak lah bunyi dia. Lamanya. Buat apa je ni lama-lama sangat ni? Aku dah lah seram duduk kat sini lama-lama. Janganlah nampak apa-apa, ya Allah. Minta jauh lah. Dah dekat setengah jam tau. Kawan akak ni tunggu. Tapi laki dia tu masih juga tak muncul-muncul. Adalah juga dalam 2-3 biji kereta lalu dekat situ. Tapi tak ada seorang pun yang berhenti nak menanya tak khabar ke apa benda ke. Biasalah jalan sunyi-sunyi macam tu. Orang nak berhenti, nak menolong pun fikir 14 kali tau. Last dah tak tahan sangat agaknya duduk kat situ dah mula rasa seram. Dia pun telefonlah suami dia.
Assalamualaikum bang. Bang, lama lagi ke? Tak sampai-sampai lagi ke? Orang dah lama tunggu abang ni. Dah lah sorang-sorang je bang kat sini. Awak ni tak kesian kat saya ke bang? Janganlah lama sangat bang. Ya, waalaikumsalam. Abang dah nak sampai kampung Lukut dah ni. Saya dah lalu kat situ tadi. Saya tengok kereta awak tak ada pun kat situ. Itu yang saya tegur saja ni jalan. Bang, saya dekat simpang 3 tu lah. Dekat tepi jalan je. Takkan abang tak nampak? Ni, lampu kereta pun saya hidupkan ni. Awak ni biar betul awak ni. Awak ni kat simpang 3 mana? Tadi abang dah lalu situ tahu tak? Siap berhenti lagi kat situ. Tak nampak pun awak. Serius tau. Memang tak nampak langsung. Awak memang kat situ Okeylah. Abang pusing balik sekarang. Ni dah lain macam dah ni. Awak tu duduk dalam kereta diam-diam je. Jangan keluar. Nasib baiklah laki dia ni terlajak tak jauh sangat daripada tempat kejadian tu. Lepas tu, suami dia pun terus berbatah balik. Barulah laki dia ni nampak kereta kawan kakak ni dekat tepi jalan tu. Yang peliknya, masa dia lalu kat situ tadi, langsung tak perasan kereta tu dekat situ. Langsung tak nampak walaupun dah berhenti dah kat situ tadi. Padahal kereta kawan kakak tu ada dekat tepi jalan tu je. Dan dekat kawasan tu gelap je tau. Penyudahnya malam tu, kawan kakak pun cancel lah pergi majlis tu. Diorang berdua ni terus dah balik rumah. Dan kereta pula kan rosak kan tadi. Diorang park je kat situ. Esoknya barulah diorang towingkan kereta tu bawa pergi bengkel. Okey, ni kisah yang pertama Kita ada satu. Kakak ni punya kisah ada lagi satu lagi. Kisah yang kedua pula. Dia cerita macam ni. Arwah suami akak dulu pemandu lori tanker tau. Kalau bawa lori ni, Jalan Mersing dengan Jalan Jemaluang ni memang orang kata laluan biasa lah. Memang selalu akan lalu kat sini. Satu hari tu, suami akak ni nak ambil minyak sawit lah. Arwah suami akak tu lah Arwah suami akak ni nak ambil minyak sawit dekat sebuah kilang Felda dekat area Mersing tu. Bukan pergi seorang-seorang tau, tapi berkonvoi 7 buah lori. Dan diorang ni ikut Jalan Jemaluang sebab jalan tu agak lengang dan tak banyak kenderaan pada waktu malam macam tu. Al-maklumlah, kalau berkonvoi 7 lori ni dekat laluan yang banyak kereta, banyak kenderaan kan, sekarang menyusahkan pula kenderaan lain kan, dan diorang dah makan ruang yang banyak. Jadinya diorang pun gerak lah malam-malam buta. Lepas jam 12 malam baru diorang gerak. Dan suami akak ni lori yang paling depan sekali. Yang lain-lain kawan-kawan dia ni follow dekat belakang tu, cocok rapat je. So malam tu diorang pun jalan lah. Jalan, diorang jalan slow-slow je lah. Dan diorang target nak sampai ke sana ni sebelum subuh sampai sana. Dan diorang akan sampai dan terus ambil giliran, terus isi minyak kat sana. Dan untuk pengetahuan, diorang semua ni kan seorang-seorang je tau dalam lori, tak ada kelindan. Maknanya setiap lori ni cuma ada seorang je pemandu dalam tu. Malam tu, suasana dia lain macam tau. Sejuk sangat. Dan bila tiba je diorang ni dekat Jalan Jemaluang tu, tiba-tiba jalan tu jadi macam berkabus. Tebal sangat. Seolah-olah keadaan tu macam baru lepas hujan macam tu. Tapi tak adalah pula hujan turun sebelum tu. Dan dekat sinilah suami akak ni perasan ada satu keadaan yang agak pelik. Kiri kanan tu hutan tebal. Tapi keadaan jalan tu macam seolah-olah ada sesuatu lah. Berasap sejuk je. Macam dalam peti ais tu. Dekat atas jalan tu ada ais yang berjeracak tau. Macam tajam-tajam. Sebiji macam dekat dalam gua tu. Lalu je kat situ kan. Diorang sampai dekat area tu. Lori masing-masing ni terus rasa berat sangat. Dan diorang ni ada pakai aplikasi lah. Walkie-talkie kat dalam phone tu masing-masing. Dan bila dah macam ni kan, masing-masing dah cuak dah. Dan cuba memberitahu keadaan masing-masing dalam gunakan walkie-talkie tu. Dan diorang pun pelik lah sebab dah tekan minyak dah ni. Tapi lori macam tak nak bergerak. Walhal lori diorang ni kan kosong. Tak diisi apa pun. Dan jalan tu pula mendatar bukannya naik bukit. Logiknya memang tak sepatutnya macam tu. Dan akhirnya diorang pun ambil keputusan untuk azan beramai-ramai dalam lori. Maka bergemalah azan dalam setiap lori yang ada dekat situ. Dah macam pertandingan azan dah, suami kakak kata. Selesai je azan tu, ais yang berceracak dekat atas jalan tu hilang. Hilang je macam tu, tiba-tiba je hilang. Dengan kabus yang tebal menyelimuti keadaan sekeliling tu pun menipis dan akhirnya menghilang. Kemudian barulah lori diorang ni terasa ringan dan diorang pun dapatlah meneruskan perjalanan dengan tenang. Dan ini ajalah kisah kakak untuk malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah kakak ni? Seram juga scary juga Okeylah. Jadinya sebab KSM masih ada banyak lagi kisah untuk nak ceritakan pada malam ni. Tanpa membuang masa, kita terus ke kisah yang kedua.
Okey, kita sambung dengan kisah yang kedua pada malam ni. Korang, harap korang enjoy lah dengan kisah ni. Bro, aku dah jumpa dah rumah yang kau suruh aku cari tu. Kau dah jumpa? Lokasi kat mana bro? Area Jalan Duta, belakang Parlimen tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli, berumur 32 tahun. Kerja tetap saya sebagai surprise planner dan ini adalah satu elemen surprise yang saya nak buat untuk customer saya nanti. Yang berbual dengan saya tadi tu, itulah informer saya. Dah lamalah saya kenal ni. Boleh kata dia ni kawan rapat saya jugalah. Dan untuk job kali ni, klien ni minta untuk buat surprise yang seram untuk kawan dia tahu. Jadinya, lokasi yang saya nak buat pun memang kenalah betul-betul seram. Bukan dibuat-buat untuk nak bagi seram tau. Memang seram real punya. Jadinya pada hari tu, pukul 12 malam, lepas saya dah settlekan job dekat Hotel Hilton tu, saya terus ke lokasi yang akan ditunjukkan oleh informer saya tu. Lokasi rumah orang-orang kaya tau. Tapi, jalan nak ke situ gelap gila-gila punya gelap. Siap kena lalu hutan rimba bagai. Dan saya pula bila nak lalu pergi ke situ macam tak percaya. Ada lagi tempat-tempat macam ni sekitar Kuala Lumpur ni. Ingatkan dah bandar habis dah kat sini. Sampai je dekat lokasi tu, saya pun meninjau lah sekitar rumah tu. Jalan sekeliling rumah tu kan. Dan saya siap jumpa ada tali kuning dipasang oleh pihak bomba tu kan. Macam yang CSI punya tali kuning tu kan. Dia pasang kat situ. Kerana pernah berlaku kebakaran dekat rumah tu. Wah, ni baik ni. Ini macam baru seram weh. Macam ni lah yang aku nak. Ini baru real. Dan saya pun jalan lagi, naik pula ke tingkat atas. Dekat atas ni berselerak habis. Berselerak dengan baju-baju lama, dengan barang-barang pun semua masih ada kat situ lagi. Macam tuan rumah ni tinggalkan rumah ni dalam keadaan tergesa-gesa tau. Dan yang paling saya rasa lain macam. Rasa macam takut pun ada tau. Sebab saya perhatikan setiap tingkap dekat atas tu, dekat tingkat atas tu lah, dipaku dengan kain kuning kecil macam dilipat-lipat macam tu. Dan sehelai tuala wanita yang juga dilekatkan di salah satu dinding bilik ni. Ni memang sah lah ni. Rumah ni dah dijadikan tempat pemujaan. Mungkin bagi kaki ekor ataupun mungkinlah perbuatan kurafat-kurafat yang lain dah. Yang ni saya tak pasti sangat lah. Sebab saya ni bukan Tok Pomo. Dalam masa saya duk perhatikan sekeliling tingkat atas ni lah, saya dengar tahu ada sayup-sayup suara ketawa di bilik stor belakang tu. Bro, kau ada dengar apa-apa tak? Kenapa? Tak ada apa-apa pula. Kenapa weh? Tak ada apa-apa lah. Dah jom bro, jom kita tengok belakang pula. Aku nak usah jap kat situ. Lepas tu kita caw lah. Daripada tingkat atas ni, kami pun turun ke bawah menuju ke belakang rumah. Sampailah kami dekat pokok besar belakang rumah ni. Dengan daun dah merimbun dah, bersambung dengan atap dapur tu. Jadinya saya pun suluh. Dan saya pun suluh lah dekat situ. Tiba-tiba saya dengar sesuatu terbang melintasi kami. Bunyi tu macam bunyi sayap burung, tapi agak besar lah dan kasar bunyi tu. Siap boleh rasa lagi angin libasan tu kena muka kami berdua. Disertai dengan tawa hilai macam tu. Dan adalah rasa macam titik-titik halus turun macam hujan gerimis kena dekat muka kita orang. Dan saya rasa ni dah terkena kencing pontianak lah ni. Sebab saya pernah dengar cerita pasal benda ni. Dan informer saya pun pandang saya tau. Saya pandang dia balik sambil dia bagi isyarat. Blah. Dan kali ni saya nekat. Saya memang nekat. Saya akan repeat balik pergi tempat ni. Sebab memang seram gila lah rumah ni. Tapi lokasi dia saya terpaksalah rahsiakan. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa? Short and simple lah cerita dia. Okey lah. Kita terus dengan kisah yang ketiga pada malam ni.
Okay, baiklah untuk kisah yang ketiga pada malam ni. Semoga anda masih lagi stay tune dengan KSM. Semoga KSM dapat menghiburkan malam-malam anda bulan puasa ni. Baiklah, kita terus dengan kisah yang ketiga ni. Cerita ni berlaku sendiri kepada saya 2 tahun yang lepas dan waktu tu saya sering pergi ke daerah Ulu Kelang setiap minggu pada waktu malam. Dan ketika tu saya ni macam guru tuition lah, mengajar tuition personal di rumah-rumah pelajar ni. Memandangkan SPM sudah tak lama lagi lah waktu tu, saya pun memenuhi permintaan ibu bapa ataupun ibu bapa pelajar tu untuk pergi ke rumah diorang ni untuk ajar diorang. Dan kebiasaannya setiap hari minggu saya akan pergi ke sana lah. Langsung tak ada sebarang masalah pun sebenarnya. Yelah, jam 8 malam kan, dan waktu tu dekat atas jalan ni memang masih banyak lagi kereta. Dan yang paling buat saya punya bulu roma meremang adalah ketika saya terpaksa melintasi blok Highland Tower nak pergi ke rumah orang kata anak murid saya tu lah. Saya memang kena lalu dekat blok Highland Tower tu. Dan ketika tragedi 11 Disember 1993 dulu tu, waktu tu saya ni baru lagi berumur 3 tahun. Jadinya banyak jugalah cerita-cerita seram yang saya pernah dengar pasal Highland Tower ni. Sehinggalah pada satu malam tu, ketika saya balik daripada rumah pelajar tu, saya memang kena lalu kat situ lah. Memang kena lalu, tak ada jalan lain. Kena lalu juga dekat Highland Tower tu. Dalam hati waktu tu kan, terbit pula perasaan macam ingin tahulah. Rasa macam simpati pun ada. Entah kenapa tau, sedih pula waktu tu. Rasa macam sayu je. Sampai kan yang saya peliknya, rasa sayu tu sampai menitik air mata saya sambil saya memandu kereta tu. Dan saya dah rasa macam antara sedar dan tak sedar dah waktu tu. Terus saya istighfar banyak-banyak kali sebab saya dah rasa lain macam sangat-sangat tau. Dan jari-jari ni semua dah rasa macam sejuk, macam kejang sangat. Ditambah pula dengan perasaan rasa dah mula rasa tak sedap hati waktu tu. Terus saya apa lagi, tekan minyak sampai habis, terus pecut pulang ke rumah dekat Kajang tu. Nasib baiklah lebuh raya waktu tu dah tak sesak, dah tak banyak kereta kan. Bila dah sampai dekat rumah, saya terus parking kereta dekat luar rumah. Sebab isteri saya dah parking kereta dia dekat dalam Porsche tu. Saya pun parking, elok-elok kan semua, dah betulkan parking semua. Saya pun matikan kereta, lepak-lepak kejap dalam kereta tu. Dan waktu tu, saya langsung tak teringat pesan ustaz tau. Sebelum masuk rumah, bila balik rumah lewat-lewat malam ni, jangan terus masuk rumah. Sebaiknya duduk dekat luar dulu, baca ayat kursi ke, baca 3 kul dulu, kemudian barulah masuk rumah. Dan waktu tu lah, saya ni macam langsung tak teringat tau pasal benda tu. Saya terus keluar kereta dan terus berjalan ke pagar rumah tu. Dan waktu saya berjalan ke pagar rumah tu lah, waktu saya nak buka pintu pagar rumah tu, saya terpandang lah sekejap kat rumah sebelah tu, rumah jiran saya. Terpandang je, saya ternampak macam satu lembaga tau. Dia berbalut dengan kain putih. Dia duduk macam main cak-cak. Kejap keluar, kejap masuk. Dekat tepi pagar rumah jiran saya ni lah. Kejap keluar, kejap masuk. Dan saya pun waktu tu macam, yelah penat balik kerja kan, bawa drive apa semua kan. Saya pun macam tak apa nampak sangat. Saya pun toleh betul-betul apa benda tu tadi. Saya pun toleh besarkan sikit biji mata ni. Dan alangkah terperanjatnya saya bila saya sedar yang saya nampak tu adalah pocong. Dan saya apa lagi, terus lari masuk dalam pintu pagar tu. Dan sempat jugalah, nasib baiklah, sempat juga saya baca ayat kursi. Dan teruslah masuk dalam rumah tu. Rupa-rupanya benda tu ikut saya balik. Allahu Akbar. Saya terus masuk dalam rumah ni, terus mandi, saya solat isyak, terus baca Al-Quran untuk nak lindungi diri saya dengan keluarga saya lah. Keesokan harinya, saya dah rasa macam dedor tau. Badan dah rasa tak sedap, macam nak demam je gitu. Dan barulah saya bercerita pada ayah mertua saya. Dan ayah mertua saya pun pesan, setiap kali kau keluar malam, kalau boleh elakkanlah daripada lalu tempat tu. Dan sejak daripada itulah, setiap kali saya lalu dekat depan blok Highland Tower ni, saya akan beringatlah dan berdoa supaya tiada apa yang akan ikut saya pulang ke rumah. Walaupun sebenarnya memang masih takut lagi, tapi demi sesuap nasi dan demi menjaga anak bangsa saya sendiri, saya redah juga. Moga Allah selalu lindungi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang ketiga pada malam ni. Jadinya, kita terus ke kisah yang keempat pada malam ni.
Okey, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga anda semua masih lagi setia mendengar kisah seram Malaysia ya. Okey, macam mana kisah-kisah yang sebelum ni? Okey tak? Yang kisah yang terakhir ni datangnya daripada belah-belah Sabah Sarawak sana. Jadinya tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Salam sejahtera kepada anda semualah. Saya minta nama saya dirahsiakan. Adalah sebab-sebabnya lah. Nanti anda sendiri akan faham. Okeylah, marilah kita mulakan. Saya ni bukan mahu menakut-nakutkan dengan cerita kali ni. Dan kisah ni tak adalah ke arah perkauman ke apa. Cuma saya nak share pengalaman saya dalam pusat latihan. Saya dengan beberapa kawan lain ni berasal daripada Borneo dan adalah dalam 40 orang daripada suku kaum yang berbeza dan adalah masing-masing ada bahasa masing-masing, campur dengan kawan-kawan baru daripada Semenanjung ni, ada yang Melayu, ada yang India dan ada kaum Cina. Tapi Cina tak ramai lah, boleh dikira dengan jari je. Keseluruhan kami adalah beratus orang tau dari pelbagai negeri dan kami waktu ni dekat sini semua bercampur-campur dan diasingkan mengikut platoon Alpha, Bravo, Charlie dan seterusnya. Ceritanya bermula bila seorang ni, saya tak nak sebut lah nama dia ke, jawatan dia ke, saya tak nak sebut. Mula adakan sesi suai kenal dengan rekrut-rekrut baru ni. Bila sampai turn kawan kami yang daripada Sabah tu, dia pun perkenalkanlah diri dia. Tapi yang saya sebut ni lah tadi, dia mula memperlekehkan logat dan diajuk cara dia bercakap. Macam-macam lah dia pilih orang tu kan. Mulanya kawan saya ni tak apa kisah sangat pasal benda tu. Tapi semakin lama makin teruk pula kawan saya ni kena. Asyik mengejek sebut kamek-kamek, kita, kenapa bah. Begitulah lebih kurang yang diajuknya. Sebenarnya ada banyak lagi tapi tak nak cerita lah. Dan sampai satu tahap tu, dia macam diskriminasi rekrut ni tau. Yang belah-belah Borneo ni, dia ragging kau-kau je dia bagi kan. Ragging yang betul gila punya lah. Dah macam tak serupa manusia dah dia ragging orang tu. Dan kawan saya seorang ni lah yang selalu jadi mangsa dia ni. Kepala kena ketuk lah. Cara cakap kena ketuk, kena ajuk, kena peli lah. Macam-macam lagi lah. Dan yang lebih dahsyat lagi pun ada. Cuma tak boleh lah saya nak ceritakan dekat sini lah. Saya potong je macam tu lah. Kalau dengar, boleh jadi mual lah nak tekak kalau dengar tau. Apatah lagi yang orang sendiri yang kena ragging sendiri tu. Dan kami yang tengok ni pun sampai tak sampai hati nak tengok benda tu. Jadinya, kawan saya tu kan yang kena ragging tu lah. Sangatlah rasa tak puas hati. Nak dijadikan cerita lah. Satu hari masa tengah waktu makan kat situ, dia pun pergilah kantin. Dia minta lada hitam 7 biji. Dan kawan saya ni orangnya sebenarnya dia memang baik tau. Pendiam, sangat-sangat baik orang dia. Pantang nampak orang lain susah, mesti dia akan datang, dia akan tanya khabar apa semua. Dia mesti bantu budak yang susah tu sedaya upaya dia. Itulah perangai kawan saya ni. Cuma gara-gara orang yang ragging dia itulah, dia rasa macam tak puas hati agaknya kan. Dia rasa macam sangat-sangat berkecil hati. Jadinya saat kami makan bersama-sama itulah, kawan-kawan yang lain ni tanyalah, kau ambil lada tu nak buat apa? Dia cuma jawab, orang berbudi, kita berbahasa. Dan bergantunglah pada bahasa apa yang orang tunjuk sama kita. Dan saya sebenarnya waktu ni tak berapa dengar sangat lah butir bicara kawan saya tu. Sebab saya ni duduk agak jauh daripada dia. Dan dengar-dengar macam tu je lah. Dan lepas makan tu, dia letak pinggan cawan dia dekat tempat yang disediakan tu sebelum berjalan keluar daripada kantin tau. Dia jalan. Dan kawan saya yang lain-lain ni semua dah mula rasa macam tak sedap hati tau. Jadi diorang pun ajaklah saya ikut ke mana kawan saya tadi tu pergi. Rupa-rupanya kawan saya tadi tu pergi berdiri dekat penjuru bangunan tau. Dia mandang pada orang yang kerap kali ragging kami tu, dipicit-picitnya lada hitam dekat tangan dia tu, sambil mulut dia membaca-baca sesuatu dalam bahasa suku kaum dia. Tiba-tiba orang yang selalu ragging kami tu lah, dia menggigil kan, macam dah kena sawan dah. Dan rebah, seluar dia tu basah dekat bahagian zip. Basah yang sebasah-basahnya. Muka orang tu makin pucat, mata dia terbelalak macam tu, dengan mulut dia berbuih-buih. Dan kawan kami tu masih dalam keadaan berdiri terkumat kamit tau. Secara berbisik sambil dekat tangan dia tu sedang memicit-micit satu persatu lada hitam tu sampai habis. Datanglah beberapa kawan yang lain kepada orang yang kena tu lah. Papa dia bawa dia ke bilik rawatan. Rupa-rupanya air lelaki. Air lelaki, korang faham sendirilah. Tak habis-habis memancut keluar. Sampai basah seluar dia.
Dan air tu keluar macam dipaksa-paksa. Sampaikan orang tu pucat lesu. Lesu selesu-lesunya. Dan besok tu orang tu dah tak muncul dah dekat kem kami. Terlantar je dalam bilik rawatan tu. Dan kata kawan lain yang dengar cerita tu lah, air lelaki orang tu masih lagi meleleh-leleh keluar. Macam air paip yang lupa ditutup. Tapi buka kecil je lah. Dan keluar dan mengalir sampai tilam dalam bilik tu pun basah. Dan orang tu balik-balik minta maaf. Tapi tak tahulah dia minta maaf dekat siapa. Muka dia ni kalau ditoreh memang macam dah tak ada darah keluar. Pucat habis muka dia. Okey, pendek cerita lah. Saya dengan 2 orang kawan yang lain ni pergilah tanya dekat kawan yang picit dada tu. Apa benda sebenarnya yang kau buat ni? Dan dia kata, engkau boleh pukul aku. Engkau boleh balun aku. Tapi jangan sekali-kali kau ejek kaum aku. Kami ada sejarah panjang, berperang sama suku lain. Saling tukar kepala dekat rumah ni sebagai hantaran kahwin. Itu perkara biasalah bagi nenek moyang kami ni. Dan orang berbudi, kita berbahasa. Dan aku ni dari suku yang sangat suka kedamaian. Tapi kalau orang lain dah terlalu lebih sangat, itu tandanya lelaki-lelaki kaum kami ni sudah siap turun ke rumah untuk nak buru kepala. Dan dengar je dia kata macam tu, maka saya dengan kawan-kawan yang lain pun fahamlah dengan makna di balik kias bahasa kawan saya tu. Lepas tu dia cakap, jangan risaulah. Pada aku ni ada lagi 1 biji lada putih. Dan lepas aku picit ni nanti, baiklah orang tu. Dan betul-betul, orang tu bila dia picit ni tu terus sembuh. Lepas tak berapa lama tu, orang tu pun dah boleh bangun. Tapi tubuh dia tu dah kurus habis dah. Lemah habis, pucat habis. Dan dia pun datang jumpa kawan saya yang tadi tu, minta maaf. Dan katanya, dia nampak ada 7 lelaki berbadan besar, berpakaian macam orang Borneo dulu-dulu. Ada bulu burung dekat atas kepala dan bercawat. Lengan kiri kanan bertatu. Pinggang siap ada pedang lagi. Mengelilinginya sambil membaca sesuatu. Sampai dia rasa air kencing ni mengalir keluar tanpa henti-henti. Tapi yang sebenarnya itu bukan air kencing. Itu air lelaki itulah. Jadinya pengajaran daripada cerita ni, hormatilah dengan siapa pun kita berjumpa dan berbahasa. Sekali lagi, saya memohon maaf jika terkasar bahasa. Cerita ni bukan nak menakutkan ataupun memburukkan sesiapa ataupun mana-mana kaum. Cuma yang saya nak sampaikan ni, kita dekat Malaysia ni bukan ada 3 kaum besar je yang ada. Tapi ada lebih 34 suku kaum Borneo yang turut hidup bersama. Jagalah lisan, jangan sampai menggores hati orang dan jangan risau. Orang Borneo ni semua baik-baik, peramah. Bahkan kamilah yang paling sayang pada saudara-saudara yang ada dekat Semenanjung ni. Bila KSM cerita pasal cerita lah KSM nak cerita sikit lah. KSM teringat lah pada seorang kawan KSM ni lah Dia ni orang Borneo juga lah, orang sana jugalah. Dia ni kan, kalau kita jumpa dia lah, memang gerun dengan badan dia penuh tatu sampai ke muka tau tatu dia tu. Tapi cara cakap dia, cara dengan adab dia tu kan, sopan santunnya memang baik. Kalau kita dengar cara dia bercakap dalam telefon tu, dengan jumpa orang dia tu depan-depan, memang takkan sangka lah itu orang dia. So guys, respect lah each other. Peace. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Okey, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, kita letak disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.